Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Rosmani binti Ali, pensyarah kami bagi subjek sekolah dan masyarakat, dan yang dikasihi sahabat-sahabat sekuliah. Alhamdulillah, bersyukur kami pada hari ini dapat meneruskan pembentang kami berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan pada masa kini. Okey, seperti yang kita tahu, disebabkan penularan COVID-19 yang telah melanda dunia pada masa ini telah memberi impak kepada beberapa sektor, termasuklah juga sektor pendidikan. Hal ini telah menyebabkan kebanyakan negara telah mengarahkan penutupan sementara institusi-institusi pendidikan sebagai sebahagian daripada langkah ataupun sebagai daripada usaha untuk membendung penyebaran COVID-19 ini. Oleh itu, ia telah menjadi cabaran kepada kerajaan di seluruh dunia bagi memastikan pembelajaran pelajar dapat diteruskan walaupun persekolahan ataupun institusi itu ditutup, namun pembelajaran kepada pelajar masih boleh diteruskan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan telah mencadangkan supaya institusi ini untuk menggunakan pembelajaran secara atas talian ataupun secara online dapat diteruskan dengan menggunakan teknologi ini, seperti menggunakan Google Meet, Webex ataupun Google Form. Oleh itu, dengan menggunakan teknologi ini, pendidikan di negara kita masih lagi boleh diteruskan dan tidak mengabaikan pembelajaran pelajar. Okey, selain itu mungkin sahabat-sahabat tertanya, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pendidikan itu? Okey, di sini saya mengambil beberapa maksud daripada Sear dan Rich yang mengatakan bahawa teknologi pendidikan ini ia merujuk kepada aplikasi atau proses-proses yang berkaitan dengan teknologi dan peralatan yang boleh digunakan dalam pendidikan bagi menyelesaikan masalah-masalah dalam pendidikan. Oleh itu, dengan adanya teknologi ini dapat membantu guru dan juga pelajar untuk berkomunikasi ataupun saling berinteraksi bagi meneruskan pembelajaran atas talian ini. Okey, oleh itu terdapat beberapa kelebihan kepada guru dan juga pelajar dan juga kepada masyarakat dengan adanya teknologi pendidikan ini. Yang pertama, kelebihan menggunakan teknologi dalam pendidikan ini juga dapat meningkatkan kemahiran guru dan juga pelajar. Okey, di sini dengan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pendidikan pembelajaran ini, ianya dapat membantu para guru dan juga pelajar bagi meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang teknologi terkini, kerana mereka dalam PDP ini mereka akan diberi pendedahan terhadap pelbagai alatan yang akan digunakan. Salah satunya seperti komputer, laptop, pendrive ataupun perisian internet. Okey, semua alat yang digunakan ini mempunyai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri dalam menjalani proses PDP di sekolah ataupun secara alamaya. Selain itu juga, guru dan pelajar juga akan dapat menambah pengetahuan mereka mengenai teknologi ini melalui PDP yang sedang berlangsung. Hal ini kerana sepanjang proses PDP itu, guru dan pelajar akan saling berinteraksi tentang apa-apa yang dipelajari serta akan selalu bertukar pendapat mengenai keberkesanan menggunakan teknologi ini dalam pendidikan. Selain itu, ianya juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Okey, kegunaan teknologi ini boleh menarik minat pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Hal ini kerana kita tahu kan, pelajar-pelajar pada masa kini mereka sangat gemar untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian, seperti menggunakan komputer ataupun menggunakan telefon pintar. Selain itu, kelebihan menggunakan teknologi dalam pendidikan ini juga dapat meningkatkan kemahiran guru dan juga pelajar.
Okey, di sini dengan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pendidikan pembelajaran ini, ianya dapat membantu para guru dan juga pelajar bagi meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang teknologi terkini, kerana mereka dalam PDP ini mereka akan diberi pendedahan terhadap pelbagai alatan yang akan digunakan. Salah satunya seperti komputer, laptop, pendrive ataupun perisian internet. Okey, semua alat yang digunakan ini mempunyai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri dalam menjalani proses PDP di sekolah ataupun secara alamaya. Selain itu juga, guru dan pelajar juga akan dapat menambah pengetahuan mereka mengenai teknologi ini melalui PDP yang sedang berlangsung. Hal ini kerana sepanjang proses PDP itu, guru dan pelajar akan saling berinteraksi tentang apa-apa yang dipelajari serta akan selalu bertukar pendapat mengenai keberkesanan menggunakan teknologi ini dalam pendidikan. Selain itu, ianya juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Okey, kegunaan teknologi ini boleh menarik minat pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Hal ini kerana kita tahu kan, pelajar-pelajar pada masa kini mereka sangat gemar untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian, seperti menggunakan komputer ataupun menggunakan telefon pintar. Seperti yang kita tahu bahawa pelajar ataupun kanak-kanak pada masa kini mereka lebih terdedah kepada penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, kita sebagai guru haruslah lebih peka ataupun mengambil perhatian terhadap perkembangan yang sedang berlaku pada masa kini. Dan kegunaan teknologi ini juga dalam bidik belajar akan kegunaan teknologi ini juga akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan juga menyeronokkan kepada pelajar dan juga guru itu. Kerana pelajar-pelajar ni mereka lebih tertarik untuk belajar menggunakan teknologi seperti slideshow ataupun bunyi-bunyi yang ada dalam teknologi yang dihasilkan melalui perisian yang canggih dan sebagainya. Okey, selain itu ianya juga dapat menjimatkan masa dan pencarian maklumat. Seperti yang kita tahu, penggunaan teknologi ini penggunaan teknologi dalam PDP ni ia boleh menjimatkan masa seseorang, seperti masa guru ataupun masa pelajar tu untuk mereka mencari maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran atau topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran. Kerana melalui kemudahan teknologi ni, pelajar atau guru tu dia boleh membuat pencarian dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja, dan dengan itu maklumat tersebut akan terpapar pada skrin komputer ataupun teknologi pintar. Daripada saya, seterusnya kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafiqah binti Zahari, nombor matrik 061337, akan membentangkan berkenaan subtopik kekurangan dan kelemahan teknologi dalam pendidikan. Seperti mana kita tahu bahawa teknologi ni dia ada sisi kelebihan dan kebaikan dia, dan juga ada sisi kekurangan dan kelemahan dia. Okey, dalam bidang pendidikan juga, teknologi juga mempunyai kekurangan dan kelemahan dia juga. Yang pertama adalah memupuk sifat kebergantungan pelajar ni terhadap teknologi, di mana pelajar ni sentiasa mencari maklumat, mencari jawapan menerusi internet, menerusi teknologi tanpa memberikan idea-idea yang tersendiri, di mana di sini memupuk juga sifat kurang mandiri, di mana mereka ni tidak boleh memberikan buah fikiran sendiri tanpa merujuk kepada
teknologi maklumat. Daripada sini juga pelajar ni akan menjadi malas untuk orang kata memberikan idea sendiri. Daripada situ memupuk juga sikap malas pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya yang kedua, kelemahan yang kedua adalah timbul masalah plagiarism, di mana masalah ini berlaku apabila pelajar sekarang ni suka copy and paste maklumat yang dicari daripada internet tu dan menyiapkannya dalam tugasan mereka tanpa mereka ni berfikir sendiri, dan tanpa mereka sedari juga yang ia telah melanggar hak-hak pengeluar maklumat tersebut, di mana contohnya pengeluar maklumat tu tidak membenarkan sesiapa berkongsi maklumat dalam sumber-sumber lain. Jadi pelajar tu hanya suka copy and paste tanpa mengambil kisah hal-hal seperti ini. Seterusnya, kelemahan yang ketiga adalah dalam teknologi ni maklumat yang ada tu tidak pasti, dan kebanyakan isi kandungan yang dipaparkan di internet ni kita tidak dapat pastikan kesahihannya, kerana medium teknologi maklumat ni contohnya seperti internet ni, dia tidak dikawal oleh sesiapa dan semua orang boleh tengok dan semua orang boleh menulis, ada hak menulis, ada hak menyiarkan sebarang maklumat di dalam internet ni. Jadi pelajar ni hanya mengetahui cara untuk mendapatkan maklumat, tetapi tidak boleh memastikan sama ada maklumat-maklumat tersebut sahih ataupun tidak. Dan seterusnya, kelemahan yang seterusnya adalah menghapus kreativiti pelajar, ya, di mana apabila pelajar ni tidak menggunakannya dengan betul dan pada zaman ni boleh dikatakan pelajar ni tidak lagi kreatif dalam memberikan idea-idea sendiri untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Jadi teknologi komputer ni dia telah digunakan untuk pelajar ni, dan mereka menjadikan kerja-kerja penyalinan maklumat dengan begitu mudah dengan menggunakan copy and paste tadi. Jadi semua kerja sudah siap tanpa perlu bersusah payah memerah otak mereka. Daripada sinilah dia menanduskan idea-idea pemikiran, di mana pelajar ni tidak pandai berfikir dengan sendiri, kurangnya mandiri untuk berfikir. Okey, seterusnya kita tengok implikasi teknologi dalam pendidikan. Okey, di samping keburukan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam teknologi ni, teknologi ni boleh diimplikasikan dalam pendidikan. Okey, yang pertamanya adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan ni dia menyokong pembentukan pelajar kreatif dan kolektif. Okey, bagaimana bagaimana teknologi boleh diimplikasikan dalam pendidikan? Contohnya boleh mengimplikasikan pelbagai-pelbagai aplikasi yang ada dalam internet untuk memupuk kekreativitian pelajar. Contohnya penggunaan Photoshop. Okey, dalam Photoshop tu pelajar boleh membuat poster, boleh mencipta poster, boleh mengedit gambar dan macam-macam lagi aplikasi dalam internet ni yang boleh orang kata pelajar ni boleh cipta benda baru, dan dari situ boleh meningkatkan kekreativitian pelajar. Dan dari segi kolektif pula, pelajar ni akan dipupuk dalam mencari maklumat. Jadi pelajar ni akan pandai untuk mencari maklumat tentang sesuatu benda. Seterusnya, implikasi yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila pelajar mencipta dan membina pengetahuan mereka sendiri. Okey, seperti tadi juga, pembelajaran ni akan lebih orang kata menarik dan bermakna kepada pelajar tu apabila dia sendiri boleh cipta dan dia sendiri boleh bina pengetahuan mereka sendiri tu dengan mengakses maklumat dalam internet tersebut. Seterusnya, implikasi yang terusnya adalah meningkatkan pembelajaran pelajar dan memudahkan pembangunan kemahiran sepanjang hayat seperti kolaborasi, pemikiran kreatif dan pembinaan pengetahuan.
di mana teknologi ni dia boleh membangunkan ataupun boleh meningkatkan kemahiran seseorang. Contohnya kemahiran dalam bidang teknologi itu sendiri. Okey, kita tahu bahawa teknologi ni amat diperlukan pada zaman globalisasi moden ini. Jadi pelajar tu haruslah dididik untuk tahu tentang teknologi, termasuklah teknologi dalam pendidikan. Ini kerana zaman akan datang mungkin penggunaan teknologi itu secara menyeluruh. Jadi pelajar tidak boleh ketinggalan untuk meneruskan hidup pada masa akan datang. Jadi teknologi dalam pendidikan ni amat penting diterapkan dalam diri pelajar, di mana kemahiran ni adalah untuk sepanjang hayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat kita Raja Nurnail Liliana dan Nurul Syafiqah terhadap apa yang dikupaskan sebentar tadi. Seterusnya saya akan membincangkan berkenaan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat, penggunaan teknologi dalam pendidikan pada masa sekarang. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa perkara ataupun isu yang menjadi pokok perbualan kita pada masa kini. Yang pertama, isu berkenaan dengan guru dan kepada pelajar. Jadi berkenaan dengan isu terhadap guru, terdapat 5 perkara ataupun 5 isu yang menjadi perbualan ataupun menjadi perdebatan di antara dalam media sosial sekarang. Jadi yang pertama iaitu persepsi guru terhadap kepentingan komputer. Jadi terdapat setengah guru beranggapan bahawa penggunaan komputer itu tidak sesuai ataupun penggunaan komputer itu menyusahkan mereka. Sedangkan pada era pandemik ini menyebabkan guru terpaksa menggunakan teknologi ini bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran di rumah. Oleh itu setiap guru dan pelajar itu perlu menggunakan teknologi ini sebaik mungkin. Seterusnya ialah masa dan beban tugas guru. Jadi seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 ini menyebabkan semua urusan sama ada sekolah ataupun urusan-urusan berkenaan dengan pejabat perlu dah dilaksanakan di rumah, iaitu secara home base ataupun kita panggil secara atas talian. Oleh itu guru-guru mempunyai masa yang amat terhad dalam membahagikan masa mereka terhadap pelajar dan juga keluarga. Oleh itu masa yang terhad ini amat menyukarkan guru untuk menyediakan bahan batu mengajar. Disebabkan untuk menyediakan satu bahan batu mengajar ini mengambil masa yang lama. Kecualilah kalau ada pihak tertentu yang menyediakan alat bantu mengajar, maka ia akan lebih memudahkan guru untuk menggunakan bahan-bahan yang sedia ada ini. Seterusnya ialah pelaksanaan penilaian pelajar. Jadi di sini terdapat satu kontroversi, iaitu apakah kaedah yang sesuai digunakan untuk menilai pelajar. Apakah penilaian yang digunakan itu dipercayai kebolehpercayaannya, ataupun kita kata kesahannya itu bagaimana. Jadi di situ terdapat banyaklah perbincangannya. Jadi seterusnya kita tengok kepada isu yang keempat, iaitu kekurangan prasarana dan bahan sokongan. Seperti yang kita sebut pada isu yang kedua tadi, kurang bahan bantu mengajar. Jadi untuk menyediakan satu ABM ataupun alat bantu mengajar itu akan mengambil masa yang lama. Oleh perkara ini disebabkan oleh
kaedah kita untuk memastikan bahawa alat bantu mengajar yang kita nak gunakan itu menarik ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. Seterusnya ialah kurang kemahiran dan pengetahuan komputer. Ini merupakan satu cabaran terhadap guru yang telah berumur untuk mengaplikasikan teknologi pendidikan ini. Antara isu-isu ataupun antara kesukaran yang dihadapi oleh guru-guru ini ialah seperti untuk mengaplikasikan penggunaan Gmail atau Webex atau untuk melangsungkan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Jadi bagi guru-guru ini, mereka terpaksa belajar balik, terpaksa menuntut balik untuk memahirkan penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Seterusnya kita lihat kepada isu-isu yang dihadapi oleh pelajar pada masa kini, masa pandemik ini. Okey. Isu yang pertama iaitu capaian kepada kemudahan internet. Seperti yang kita tahu, tidak semua masyarakat ataupun pelajar ini berkemampuan untuk mendapat akses internet. Seperti ada satu isu yang viral sebelum ini, iaitu pelajar terpaksa memanjat pokok ataupun berkhemah di atas pokok untuk mendapatkan akses internet semata-mata untuk menjawab soalan peperiksaan. Seterusnya ialah masalah akses internet di kawasan pedalaman seperti di Sabah, Sarawak. Jadi walaupun terdapat pelbagai usaha yang telah dirancang oleh kerajaan untuk membantu ataupun mengatasi masalah ini, tetapi kaedah ataupun disebabkan oleh prasarana yang ada sekarang ni tidak mampu untuk memenuhi keperluan tersebut. Isu yang kedua iaitu tiada kemudahan komputer ataupun telefon bimbit. Seperti yang kita sedia maklum, tidak semua ibu bapa mampu untuk menyediakan prasarana ini disebabkan masalah kemiskinan ataupun mempunyai anak-anak yang ramai. Oleh itu agak sukar bagi ibu bapa untuk memenuhi kesemua kehendak ini. Andaikan sekiranya seorang ibu bapa itu mempunyai 3 orang anak, dan setiap 3 orang anak itu akan ada kelas pada waktu yang sama. Oleh itu agak sukar bagi ibu bapa untuk memenuhi kehendak tersebut. Seterusnya ialah suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar. Di sekolah, pelajar disediakan dengan segala kemudahan seperti kerusi, meja, alat tulis dan sebagainya. Oleh itu, pelajar dapat fokus dengan baik di sekolah tanpa ada sebarang gangguan. Namun di rumah, pelajar terpaksa menghadapi dengan pelbagai masalah dan gangguan. Hal ini akan mengganggu fokus pelajar untuk menerima pembelajaran dengan baik. Isu yang terakhir iaitu keberkesanan pembelajaran. Disebabkan pengajaran dan pembelajaran itu berlaku secara online ataupun atas talian, maka guru tidak dapat memastikan sama ada pelajarnya faham ataupun tidak, ataupun pelajar itu hadir ataupun tidak dalam sesi pembelajaran itu. Oleh itu, sejauh mana fokus ataupun kefahaman pelajar itu tidak dapat dipastikan oleh guru. Kesimpulannya, COVID-19 ini banyak memberi kesan baik dan buruknya kepada kita keseluruhannya. Walaupun pada mata kasar kita melihat kekurangan, namun terdapat kelebihan pada perkara ini, iaitu
penggunaan teknologi maklumat. Kalau sebelum datangnya COVID, kemungkinan tidak akan berlaku kelas secara online. Namun apabila berlaku COVID, semua pihak termasuk guru, pelajar dan masyarakat perlu menggunakan ataupun utilize sepenuhnya penggunaan teknologi maklumat. Oleh itu, ini adalah satu langkah yang baik untuk mengembangkan lagi penggunaan teknologi maklumat di negara kita. Walaupun perkembangan ini bergerak secara drastik, namun sedikit sebanyak mampu menggerakkan ataupun mampu menjadi pemangkin kepada kemajuan penggunaan teknologi maklumat di negara kita. Seperti yang kita sedia maklum bahawa penggunaan secara online sebenarnya telah meluas di negara-negara Eropah ataupun negara yang maju. Oleh itu, kita perlu melihat sisi yang baik terhadap kedatangan COVID ini. Ia menjadi satu hikmah yang berharga buat kita, agar tidak hanya memandang satu ujian itu secara sahala sahaja. Jadi insya-Allah dengan kehadiran COVID ini, ia dapat menjadi satu bantu loncatan kepada kita semua untuk terus mara ke hadapan dan terus maju ke hadapan. Walaupun perkara itu datang dengan negatif, tapi kita cuba untuk mempositifkan sesuatu perkara itu. InsyaAllah semuanya akan menjadi baik-baik sahaja, InsyaAllah. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.